Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-6 yang bertajuk bentuk geometri 3 dimensi. So kita pergi kepada bab 6.1, iaitu sifat geometri bentuk 3 dimensi. Sebelum tu saya bagi tahu dulu apa itu bentuk geometri 3 dimensi. Tengok gambar yang saya letak di atas. Dekat sini adalah gambar aiskrim. Yang berbentuk kon. Ini pula adalah bentuk ini pula adalah nasi lemak yang berbentuk piramid. Ini adalah hadiah yang berbentuk kuboid. Ini adalah tisu tandas yang berbentuk silinder. Dan ini adalah suatu alat permainan yang berbentuk prisma. Setiap objek yang ditunjukkan di atas mempunyai bentuk geometri 3 dimensi dengan sifat geometri yang tersendiri. Bentuk geometri 2 dimensi seperti segitiga, segi empat tepat dan poligon mempunyai panjang dan lebar. Manakala bentuk geometri bentuk geometri 2 dimensi mempunyai permukaan yang rata. Untuk bentuk geometri 2 dimensi, ingat dia adalah permukaan yang rata sahaja. Manakala bentuk 3 dimensi pula, dia mempunyai panjang, lebar dan juga mempunyai kedalaman. Bentuk ini mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Namun berbeza dengan bulatan kerana ia melibatkan jejari bulatan. Kita tengok contoh bentuk geometri 3 dimensi dan sifat-sifat geometri. Contoh yang pertama, bentuk geometri iaitu prisma. Dalam banyak-banyak bentuk geometri, prisma ni dia ada mempunyai beberapa bentuk dan kamu kena kenal pasti prisma ni bentuk dia macam mana. Contohnya bentuk prisma yang pertama, dia ada segitiga. Kemudian dia ada tapak. Kalau yang ni pula dia adalah bentuk pentagon, hexagon kat atas ni. So kamu kena kenal pasti yang mana satu bentuk prisma. Apa sifat geometri untuk prisma? Yang penting dia mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Maksud dia, bila dia kata berbentuk poligon, dia boleh jadi sama ada segitiga, dia boleh jadi segi 5 pentagon, atau dia boleh jadi hexagon, iaitu ada 6 sisi. Contoh dekat sini dia bagi segitiga dan juga bentuk hexagon. Kemudian permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi 4. Yang dua tapak rata ni berbentuk poligon, tak kisah bentuk apa, tetapi permukaan rata yang lain dia mesti berbentuk segi 4. Dan mempunyai keratan rentas yang seragam. Keratan rentas ni adalah kita tengok kepada tapak dia. Itu kita namakan sebagai keratan rentas, dan mana-mana sifat geometri yang sama seperti yang saya nyatakan kita namakan sebagai prisma. Seterusnya piramid. Piramid, apa dia punya ciri-ciri dia? Sifat geometri dia. Dia mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Ni tapak ni. Bila dia kata berbentuk poligon, dia boleh jadi segi 4, dia boleh jadi segitiga, dia boleh jadi pentagon dan sebagainya. Muka lainnya mesti berbentuk segi 3 yang bertemu di puncak. Yang bawah ni bentuk poligon, contoh kat sini adalah segi 4. Yang muka lain dia mesti segi 3 dan dia akan bertemu di puncak. Ni nama ni puncak dan dia mempunyai satu puncak sahaja. Seterusnya adalah silinder. Silinder mempunyai dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Bulatan yang kongruen maksudnya bulatan atas dan bulatan bawah ni mesti sama dan dia adalah selari. Kemudian dia mempunyai satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Ada tapak atas, tapak bawah, iaitu berbentuk bulatan, dan ada satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak ini. Seterusnya adalah kon. Sifat dia adalah satu tapak rata berbentuk bulatan. Dia mesti berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak. Atas ni ada satu puncak. Dan satu permukaan melengkung menyambungkan tapak dengan puncak. Yang ni adalah permukaan melengkung, dia nak sambungkan puncak dan juga
tampak yang berbentuk bulatan. Okay, dan yang terakhir adalah sfera, yang mana semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Okay, sfera ni bentuk dia bulat. Bukan bentuk bulat lah, dia bentuk sfera. Okay, kat tengah-tengah ni kita namakan sebagai pusat sfera. Okay, pusat sfera, dan semua titik ni dia mempunyai jarak yang sama dengan permukaan sfera. Permukaan dekat luar ni kan, okay, semua adalah sama panjang. Okay, dan dia mempunyai satu permukaan melengkung. Okay, kita pergi kepada latihan dalam buku teks. Okay, bila soalan tanya, nyatakan sifat geometri bagi objek 3 dimensi berikut. Okay, yang pertama, okay, ini bentuk apa? Okay, ini nak ikutkan dia adalah bentuk kon. So, jadi macam mana kamu nak tulis apa sifat geometri? Okay, cara nak tulis adalah seperti mana yang saya terangkan tadi. Okey, tengok balik kon, patah balik pergi pada kon. Okey, apa dia punya sifat-sifat geometri untuk kon? Okey, dia kata ada satu tapak rata berbentuk bulatan. So, jadi kamu boleh tulis okey, satu tapak rata berbentuk bulatan. Okay, dia ada nyatakan tak berapa banyak sifat dia nak. So, dia tak nyatakan. So, jadi kamu boleh letak banyak. Kamu boleh letak satu dan sebagainya. Okay. Dan satu lagi, sini ada puncak. So, kamu boleh kata mempunyai satu puncak. Satu puncak. Kamu juga boleh tulis ada satu permukaan melengkung. Okay, dan sebagainya. Okay, seterusnya. Okay, ini bentuk apa? Okay, saya tak terangkan tadi, tapi ini sepatutnya kamu dah tahu. Okay, ini adalah kubus. So, jadi apa dia punya sifat geometri? Okay, kamu tengok gambar ni dan kamu boleh terus nyatakan. Okay, contohnya kat sini, ini nama dia apa? Okay, ini nama adalah bucu. So, kamu boleh kata kubus mempunyai, okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dekat belakang ni ada 1. Okay, jadi kamu boleh kata dia ada 8 bucu. Ataupun kamu boleh kata dia mempunyai ada permukaan rata dia yang segi 4 sama. Okay, segi 4 sama ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. So, maksudnya 6 permukaan rata. Okay, dan mana-mana yang bersesuaian. Okay, ini pula adalah bentuk piramid. So, piramid apa dia punya sifat geometri? So, kamu boleh kata mempunyai satu puncak. Okay, kamu boleh kata dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa? Ada 5 bucu. So, kamu boleh kata dia mempunyai 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 permukaan rata. Okay, 5 permukaan rata. Okay, dan sebagainya yang bersesuaian. Okay, soalan D. Soalan D ni bentuk dia adalah bentuk silinder. Okay, apa dia punya sifat geometri? So, kamu boleh kata mempunyai 2 permukaan rata. Permukaan rata berbentuk bulatan. Okey, seterusnya kamu boleh kata dia ada satu permukaan melengkung. Okey, inilah apa sifat-sifat yang kamu boleh tulis dan nyatakan. Sebab dekat sini dia tak minta ada berapa banyak sifat dia nak. So, kamu boleh nyatakan seberapa banyak yang kamu tahu. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan bentuk 3 dimensi yang mempunyai sifat geometri seperti berikut. Okey, maksudnya dia nak kamu nyatakan apakah nama bentuk itu. Mempunyai satu puncak dengan satu permukaan melengkung. Okey, satu puncak, kemudian ada satu permukaan melengkung. So, apa dia punya bentuk dia? So, ini merupakan bentuk kon. Okey, seterusnya. Mempunyai satu puncak dengan tapaknya berbentuk poligon. Okey, kalau tak ingat, kamu boleh patah balik. Ada satu puncak dengan tapaknya berbentuk poligon. So, apa dia? Satu puncak. Okey. Satu tapak rata bentuk poligon. Kemudian ada satu puncak. So, jadi nama dia adalah piramid. So, nama dia adalah piramid.
Okey, soalan C. Semua titik permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek. So, apa pusat objek dia? Okey, yang ni, iaitu sfera. Sebab ini dia yang dia nyatakan. Yang lain dia tak nyatakan. Jadi, soalan C jawapan dia adalah sfera. Okey, jadi kamu boleh buka buku kerja, muka surat 28. Okey, buku kerja yang kedua, muka surat 28. Iaitu soalan berkaitan dengan sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, soalan minta kenal pasti dan bulatkan bentuk 3 dimensi bagi bentuk geometri berikut. Okey, macam yang awal-awal saya nyatakan tadi. Okey, bentuk geometri 2 dimensi dia adalah permukaan yang rata. Okey, manakala 3 dimensi pula dia ada panjang, ada lebar dan juga kedalaman. Okey, itu yang membezakan antara bentuk geometri 2 dimensi dan bentuk geometri 3 dimensi. Okay, jadi kita pergi kepada soalan. Okey, ini adakah permukaan rata? So, ini permukaan rata. So, jadi dia 2 dimensi. So, betul ke tak? Salah. So, yang ni pun permukaan rata 2 dimensi. So, jadi ni bukan. So, ini permukaan rata ke tak? Tak. Okey, yang ni dia ada kedalaman, dia ada panjang, dia ada lebar. So, ini kita namakan sfera tadi kan. So, jadi ini adalah bentuk 3 dimensi. So, yang ni adakah bentuk 3 dimensi? Bukan. Yang ni adakah bentuk 3 dimensi? Ya. So, iaitu kita namakan sebagai piramid. So, adakah yang ni bentuk 3 dimensi? So, ini bukan. So, yang ni, ini kita namakan sebagai prisma. So, jadi ini adalah bentuk 3 dimensi. So, yang ni adakah ya ke bukan? So, ini bukan. So, yang ni, yang ni ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. So, ini kita namakan sebagai kon. So, jadi ini adalah bentuk 3 dimensi. Dan yang terakhir, ini adalah piramid. So, jadi ini adalah bentuk 3 dimensi. Okey, soalan seterusnya, dia minta kamu lengkapkan jadual di bawah tentang nama dan sifat-sifat pekerja geometri yang berikut. So, yang ni bentuk dahan pokok. So, apakah bentuk dia? So, bentuk dia adalah silinder. Okey, silinder berapa banyak bilangan muka yang rata? So, silinder sini ada 1. Lepas tu dekat belakang ni ada 2. Jadi, jawapan dia adalah 2. So, ada berapa banyakkah permukaan melengkung? So, yang ni ada 1 je lah. Jawapan dia adalah 1. So, seterusnya dia minta bilangan tepi. Okey, apa itu bilangan tepi? Bilangan tepi ni adalah bilangan untuk pada permukaan yang rata yang kamu boleh membentuk satu garisan. Okey, contohnya yang ni adalah bulatan. So, ini bulatan kan? So, permukaan rata pada bulatan. So, berapa banyak? Ada 1, ada 2. Jadi, bilangan tepi dia ada 2. So, adakah silinder mempunyai bilangan bucu? Okey, tak ada. So, jadi, letak sifar. Okey, seterusnya. Coklat tabligha ni bentuk dia. Bentuk dia adalah merupakan bentuk prisma. Okay, saya lukis balik kalau kamu tak nampak. Okey. Okey, namakan pekerja dia ini adalah prisma. Okey, bilangan permukaan rata ada 1, ada 2, belakang 3, tepi ni 4, bawah ni ada 5. So, jadi bilangan permukaan rata ada 5. So, berapakah permukaan melengkung? 0. Okey, bilangan tepi. Okay, macam saya kata boleh membuat garisan. So, jadi ada 1. Okey, ada 1. Okey, saya padam yang lain. Okey, supaya kamu boleh nampak. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So, belakang ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. So, ini bentuk dia. So, jadi bilangan tepi dia ada 9. So, mana kena bilangan bucu? Kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jadi bilangan bucu ada 6. Okey, seterusnya. Apa nama dia pun memang kun. So, nama pekerja dia pun memang kun. Okey, so bilangan permukaan rata. Kun bawah dia adalah rata. So, bilangan dia adalah 1. So, bilangan permukaan melengkung. Sini ada 1 permukaan melengkung. So, bilangan tepi. So, ini dianggap sebagai bucu. So, ni atas ni tak kira. Bawah ni je. So, ini boleh jadi bulat kat sini kan. So, jadi bilangan tepi dia adalah
1. So, berapa bucu? Ni yang saya kata tadi, ini adalah bucu atau puncak. So, bilangan bucu ada 1. Okay, ini adalah piramid. So, bentuk piramid. So, ada berapa permukaan rata? Okay, ni bawah ni ada 1, tepi ni 2, depan 3, tepi ni 4, belakang ni ada 5. So, bilangan rata ada 5. So, adakah dia ada permukaan melengkung? Tak ada. So, jadi letak sifar. Kemudian bilangan tepi. Okey. Bilangan tepi boleh buat garisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jadi bilangan tepi dia ada 8. Okey, seterusnya bilangan bucu. So, kira 1, 2, 3, 4, 5. So, jadi bilangan bucu ada 5. Okay, yang terakhir bentuk ini. Okay, ini bukan bentuk bulat yang rata. Ini adalah bentuk 3 dimensi. So, ini kita namakan sebagai bentuk sfera. So, adakah sfera mempunyai permukaan rata? Tak ada. So, jadi dia sifar. So, permukaan melengkung dia ada 1 sahaja. Okay, tepi. So, dia tak boleh membentuk. Dia tak ada permukaan rata. So, jadi dia tak ada tepi. So, jadi tepi dia adalah sifar. So, bilangan bucu ada benda yang tajam? Tak ada. So, jadi dia adalah sifar. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 29. Okey, soalan minta kenal pasti bentuk geometri berdasarkan ciri-ciri di bawah. Okey, dia ada keratan rentas yang seragam. Okey, keratan rentas yang seragam selalunya dikaitkan dengan prisma. Dan satu lagi adalah silinder. Okay, dua bentuk ni je yang ada keratan rentas yang seragam, yang lain tak ada. Kemudian dia ada hanya satu permukaan melengkung. Okay, berdasarkan dua ni, ada siapa yang mempunyai permukaan melengkung? Iaitu silinder dia yang ada permukaan melengkung. Jadi jawapan dia adalah B. Okay, so jawapan dia adalah silinder. Okay, seterusnya soalan 2A. Rajah 1 menunjukkan sebuah prisma. Nyatakan bilangan permukaan prisma itu. So, permukaan ni permukaan rata lah maksud dia kan. So, sini di bawah ni ada 1, tepi ni ada 2, tepi sana ada 3, depan ada 4, belakang ada 5. So, jadi jawapan dia adalah 5. Okay, so belakang dia ada 5. Okey, seterusnya. Isikan petak dengan bentuk 3 dimensi yang mempunyai sifat geometri seperti berikut. Mempunyai satu puncak dan satu permukaan melengkung. Okey, yang ni tadi dah ulang. So, soalan yang sama. So, jawapan dia adalah kun. Seterusnya, mempunyai satu puncak dengan tapaknya berbentuk poligon. So, bentuk poligon. Jadi, jawapan dia adalah piramid. Okey, dan yang terakhir. Semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek. So, jadi nama dia adalah sfera. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Pada ruang jawapan, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Piramid hanya mempunyai satu tapak berbentuk segi 4 sama. Okey, betul ke salah? Sebab kata satu tapak rata. Adakah piramid mempunyai satu je tapak rata? Okay, salah sebab piramid ada 5 tapak yang rata. Okay, kalau kamu tengok kat sini, ke belakang. 1, 2, 3, 4. Okay, ni bentuk piramid. So, piramid ada ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 permukaan. Dia bukan satu so ni salah. Okay, silinder mempunyai satu sisi permukaan melengkung. So, contoh ni bentuk di bawah ni silinder. So, dia ada satu permukaan melengkung. Adakah betul? Ya, betul. So, rajah 2 menunjukkan 2 biji bateri. Lengkapkan sifat geometri bateri tersebut. So, bateri bentuk dia adalah bentuk silinder. Kata 2 tapak rata berbentuk apa yang kongruen dan selari? Okey, silinder ada 2 tapak rata berbentuk bulatan. Okey, yang kongruen dan selari. Okey, yang kedua.
Permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Okey, ada beberapa banyak permukaan sisi melengkung. Sisi melengkung dia ada satu saja. Jadi jawapan dia ada satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan tajuk 6.1 iaitu sifat geometri bentuk 3 dimensi.